Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita bersama lagi di dalam Maddah Usuluddin Bab At-Tafsir. فقبل الدراسة هيا معنا أن نعرف معيار المحتوى. Mari kita lihat dulu apakah standard kandungan yang ada di dalam bab tafsir Lisanatil Khamisah. Al-fahmu wat-tadabbur min suratil kahfi. Kefahaman dan juga penelitian mendalam daripada surah Al-Kahfi, makna kita akan belajar tentang surah Kahfi. Ada 10 bab ataupun subtopik yang bermula dengan muqaddimah yang akan kita belajar pada video ini. Kemudian berikutnya tajuk-tajuk yang lain, sehingga 10 tajuk kecil yang saya rasa tak perlu saya membacanya. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian boleh membaca sendiri tajuk-tajuk tersebut. Dan kita terus ke Ad-Darsul Awal Muqaddimatu Suratil Kahfi. Maka kita boleh lihat di sini ada 4 tajuk kecil di dalam tajuk ini, iaitu yang pertama Muqaddimah Surah Kahfi, pengenalan muhtawayat Suratul Kahfi ijmalan, apakah kandungan yang ada di dalam surah Kahfi secara ringkas. Thumma kita lihat pula apakah fadail Suratul Kahfi, apakah fadilat kelebihan surah Kahfi yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir asbabu nuzuli suratil kahfi ijmalan, apakah sebab musabab penurunan surah kahfi secara ringkas. Fal-awwal muqaddimatu suratil kahfi. Suratul kahfi makkiyatun في قول جميع المفسرين وعدد آياتها 110 آية. Surah Kahfi adalah Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun semasa Nabi masih lagi berada tinggal di Makkah, sebelum hijrah lah maksudnya. Fi qawli jami'il mufassirin, pada kebanyakan pendapat para mufassir menyatakan Makkiyah. Wa adadu ayatiha, dan bilangan ayatnya ialah 110 ayat. Taqa'u as-surah fi muntasafil mushaf. Lokasi surah ini di dalam mushaf Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah di tengah-tengah mushaf. Dan di dalam surah ini ada satu kalimah, yang kalimah itu betul-betul berada pada kalimah yang paling tengah di dalam Al-Quran, iaitu wal yatalattaf, ayat yang ke-19 surah Kahfi. Summiyat as-surah, dinamakan surah ini bil Kahfi, dengan nama Kahfi, liwurudi qissati ashabil kahfi fiha, kerana terdapatnya kisah penghuni gua Kahfi di dalamnya. Nanti akan didetailkan, diperincikan di dalam tajuk-tajuk yang seterusnya insya-Allah taala. Thumma kita lihat di sebelahnya yang terakhir, hiya as-surah al-thaminata asyrata
على حسب ترتيبها في المصحف. Surah Kahfi adalah surah yang ke-18 menurut perkiraan penyusunan surah-surahnya di dalam mushaf. Maknanya bermula daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sehinggalah surah Kahfi. Surah Kahfi itu adalah surah yang ke-18. Dalam Al-Quran adanya semua 114 surah. Kemudian kita tengok di atasnya maklumat idhafiyah. Apakah maklumat tambahan yang disediakan kepada kita? Inna kalimat al-kahfi ma'nahu al-ghar fil jabal wa jam'uhu kuhuf. Kalimah al-kahfi itu bermakna gua di gunung, di bukit, dan jamaknya ialah kuhuf, iaitu gua-gua. ننتقل إلى موضوع آخر الثاني محتويات سورة الكهف إجمالا. Apakah kandungan yang ada dalam surah Kahfi secara ringkasnya? الأول إنذار العصاة لأمر الله والكفار بالبأس الشديد من الله تعالى إذا استمروا في عيادهم. Maknanya Inzarul Usah. Surah ini mengandungi peringatan-peringatan al-usah kepada penderhaka, li amrillah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wal kufar dan orang yang kufur engkar perintah Allah, bil ba'si asyadid dengan azab yang bersangatan pedihnya, minallahi taala daripada Allah taala, idza apabila istamarru mereka berterusan, fi iyadihim di dalam kederhakaan, keingkaran mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Andainya mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. والثاني تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالثواب الحسن والتأبيد في الجنة. Maknanya tabsyirul mu'minin, memberikan khabar gembira. Surah ini memberikan khabar gembira kepada orang yang beriman yang beramal saleh, bithawabil hasan, dengan pahala ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, wat ta'dibi, dan berkekalan mereka fil jannah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Al-thalis, kandungan di dalam surah Al-Kahfi ini ada sardu iddatil qasas. Maknanya dalam surah ini ada beberapa deretan rangkaian beberapa kisah. Yang pertama, qissatu ashabil kahfi, kisah tentang ashabil kahfi. Dua, cerita tentang qissatu sahibil jannatain, kisah tentang pemilik dua kebun. Wathalis qissatu Musa wal Khidr, kisah Musa dan juga Nabi Khidir, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. ورابعا قصة ذي القرنين, kisah tentang ذي القرنين. الموضوع الثالث فضائل سورة الكهف. Apakah kelebihan surah Kahfi? Suratul Kahfi laha fadailu iddah كما وردت في بعض الأحاديث النبوية الشريفة ومنها surah Kahfi baginya itu ada beberapa kelebihan. Kama waradat, seperti mana yang terdapat, fi
dalam setengah hadis, dalam sebahagian hadis Nabi yang mulia, wa minha, dan di antaranya ialah, ini maksud hadis lah yang dia berikan ataupun yang dia tunjukkan kepada kita. Awalan, mafhum daripada hadis, al-ismatu minad dajjal liman hafidha 10 ayatin minas surah. Al-ismatu maknanya pemeliharaan. Yang pertama, kelebihannya pemeliharaan kita lah, minad dajjal, daripada fitnah dajjal, bagi sesiapa yang menghafaz, mengamalkan 10 ayat daripada surah Kahfi ini. Ada beberapa hadis sebenarnya berkenaan tentang ini. Ada hadis yang menyatakan bahawa siapa yang menghafaz 10 ayat yang terawal. Yang kedua, ada hadis riwayat yang lain pula menyatakan bahawa siapa yang membaca ataupun menghafaz 10 ayat yang terakhir. Dan ada juga dalam riwayat At-Tirmizi menyatakan 3 ayat yang terawal daripada surah Kahfi dan sebagainya. Apa yang penting, marilah kita amalkan sekurang-kurangnya 3 ayat yang terawal. Sebaiknya kita amalkan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir tersebut. Atau yang lebih baik ialah kita selalu membaca surah Kahfi keseluruhannya. Lebih-lebih lagi, kita istiqamahkan membacanya pada hari Jumaat. Thaniyan, tulu'un nuri liqari'iha khususan fi laylatil jumu'ah atau yaumiha. Tulu'u syam maksudnya terbit, terpancar cahaya kepada qarinya ataupun kepada pembaca surah ini, khususnya apabila pembaca itu membaca surah Kahfi pada malam Jumaat atau pada siang harinya. Maknanya malam Jumaat itu bermula daripada maghrib hari Khamis, malam Jumaat. Maghrib tersebut bermula hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka sehinggalah maghrib yang akan masuk malam Sabtu nanti, maka di situ adalah ruang dan peluang untuk kita membaca surah Kahfi. Dan para ulama ada menyebutkan yang terbaiknya ialah menghabiskan bacaan amalan surah Kahfi ini sebelum imam naik ke mimbar. Dan ada riwayat menyatakan bahawa Sayyiduna Hasan atau Husin telah mengamalkan surah ini pada setiap malam. Wallahu a'lam. Thalithan, nuzulus sakinati athna'a tilawati suratil Kahfi. Maknanya turun rahmat, turun sakinah, ketenangan ketika membaca surah Kahfi. Ini juga ada hadis yang menyebutkan sebegini. Baik, mudah-mudahan kita akan tenang sentiasa, dan ketenangan itu pastilah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan, yang menganugerahkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Fa khulasatul qaul, maka kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan dalam tajuk kecil ataupun tentang kelebihan surah Kahfi ini, anna surat al-Kahfi, sesungguhnya surah Kahfi ini, lah baginya makanah khassah, ada kedudukan yang khusus, khas baginya, fil Quran, di dalam Al-Quran, yang unik. Wa yanbaghi likulli muslim, dan sewajarnya lah bagi setiap orang Islam
qira'atuha membacanya, wa tadabbur ma'aniha dan meneliti makna yang terkandung di dalamnya, lima fiha min fawaid azimah, kerana ada dalamnya itu faedah-faedah yang sangat besar, kama warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat kepada al-hadis an-nabawi yang berada di kotak di atasnya, di sebelahnya. An Sauban radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a al-'ashra al-awakhir min surah al-kahf fa innahu 'isbatun lahu min ad-dajjal. Maknanya, sesiapa yang membaca 10 terakhir ayat daripada surah Al-Kahfi, maka sesungguhnya pemeliharaan untuknya daripada fitnah Dajjal. Rawahu An-Nasa'i. Dan ada juga hadis riwayat Al-Imam Muslim yang menyatakan bahawa siapa yang membaca 10 ayat yang terawal daripada surah Kahfi, dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Tayyib, kita berada pada tajuk yang terakhir dalam ad-darsil awal, iaitu asbabu nuzuli suratil kahfi ijmalan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini maknanya Abdullah bin Abbas. Qala, berkata, fi mukhtasarih, di dalam ringkasan berbahasan sebab nuzul surah Kahfi ini, ja'at Quraisyun, datang orang Quraisy bi thalathati as'ilah. Orang Quraisy mendatangkan 3 bisalati as'ilah, dengan 3 soalan, min indil yahud. Maknanya soalan-soalan tersebut adalah daripada orang Yahudi. Maka maknanya orang Quraisy hanyalah perantaraan. 3 soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya soal an fityah, tentang pemuda-pemuda, zahabu fid dahril awal. Maknanya pemuda-pemuda tersebut telah berlalu pergi pada satu jangka masa yang lama, yang awal dulu ni, fid dahril awal. Fa innahum qad kana lahum sya'nun azim, sya'nun ajib. Maka sesungguhnya mereka ini ada satu peristiwa, ada satu keadaan, kedudukan fityah ni, pemuda-pemuda ni, kedudukan ataupun peristiwa, urusan mengenai mereka itu sesuatu yang sangat ajib, yang takjub, yang hebat, yang menghairankan kisah mereka ini. Wa su'al an rajulin tawafin balagha masyariqal ard wa magharibaha. Dan yang keduanya adalah persoalan tentang seorang lelaki yang ia telah tawaf, mengembara, menerokai, sehingga ia sampai kepada di timur dan barat bumi, masyariqal ard wa magharibaha, wa su'al anir ruh. Dan soalan yang ketiga adalah persoalan tentang ruh. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berkata kepada mereka, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu wa lam yastathni fansarafu anhu. Aku akan beritahu
mengkhabarkan, bagi tahu ke hampa esok ghadan amma sa'atum, daripada apa yang telah kamu tanyakan. Walam yastathni, dan dia tidak mengecualikan, maknanya apa yang dia nak buat esok, nak bagi tahu esok tu, tanpa berlapik dengan menyatakan insya-Allah, sekiranya diizinkan Allah. Nabi tidak menyebut itu. Biasa maknanya bila kita nak bercakap sesuatu yang kita nak buat dan kita belum buat lagi untuk esok, dan kita tak tahu sama ada kita mampu ataupun akan buat esok, maka di sana hendaklah kita menyatakan insya-Allah, kerana semuanya adalah berdasarkan kepada keizinan Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan keupayaan, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, berikan, anugerahkan kepada kita selaku hambanya yang tidak mempunyai apa-apa. Fansarafu anhu, maka mereka pun berlalulah, pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persoalan tersebut yang Nabi janji nak bagi tahu esok harinya. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailah la yuhaddithu Allahu lahu wahyan wa la ya'tihi Jibril alaihi salam. Wa makath, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu, makath tunggu, 15 malam Rasulullah menunggu, la yuhaddithullahu lahu wahyan, tiada pun diturunkan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala wahyu, dan malaikat Jibril pun tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh itu, hatta arjafa ahlu Makkah wa qalu, sehinggalah ahlu Makkah menyebarkan kepada penduduk Mekah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji tetapi tidak menepatinya. Waqalu, dan mereka pun berkata, wa'adana Muhammadun, telah berjanji kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghadan, esok, dan wal yaum, dan hari ini 15 lailah, dah 15 malam berlalu tanpa ada apa-apa perkhabaran atau jawapan daripada persoalan yang telah mereka tanyakan. وَقَدْ أَصْبَحْنَا فِيهَا وَلَا يُخْبِرُنَا بِشَيْءٍ عَمَّا سَأَلْنَاهُ. Maknanya kaum Quraisy musyrikin telah menanyakan kepada baginda Nabi dan mereka menunggu jawapan. Wala yukhbiruna, mereka tidak mendapat pengkhabaran pun daripada Rasulullah. Bisyai'in amma sa'alnah, dengan sesuatu daripada apa yang kami tanyakan, satu pun tak ada jawapan. Pada 3 persoalan yang telah ditanyakan. Wa hatta ahzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukthal wahyi anhu, dan sehingga Nabi merasa sangat sedih sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqa alaihi ma yatakallabu bihi ahlu Makkah, dan Nabi SAW rasa sangat susah hati, sangat sedih apa yang disebarkan, diperkatakan dalam kalangan penduduk Mekah. Thumma ja'ahu Jibrilu alaihi salam min Allah azza wa jal bisurati ashabil kahfi. Kemudian datang kepada Nabi SAW malaikat Jibril alaihi salam membawa daripada Allah Subhanahu wa taala surah ashab, penghuni Al-Kahf.
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين الكهف 83 إلى آخر الآية. Maknanya di dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW terdapat mu'atabatuhu, teguran iyahu atas apa yang berlaku. Yang ini Nabi tidak menyatakan insya-Allah atas yang jawapan yang akan diberikan. Jadi sengaja Allah Subhanahu Wa Taala lewatkan ala huznihi, di atas kesedihannya disebabkan mereka orang puak musyrikin yang menyebarkan berita bahawa Nabi bukan orang yang menepati janji. Wa khabara ma sa'aluh, dan di dalam wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai pengantara antara Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala, mengkhabarkan apa yang menjadi tiga soalan daripada kaum musyrikin yang ditanyakan, yang asalnya dari puak Yahudi, min amril fityah. Jadi mengandungi jawapan tentang urusan ataupun perkara berkenaan peristiwa al-fityah, pemuda al-kahfi, dan juga rajul at-tawaf, lelaki yang menggembara ke seluruh dunia. Bukan hanya sekadar menggembara, tetapi dia menjelajahi dunia dengan kehebatan, dengan bala tentera pengikutnya yang ramai, yang hebat. Wa qaulullahi azza wa jal, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi lagi maha mulia berkasa, wa yas'alunaka an zil qarnain, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad peristiwa ataupun tentang mengenai Al-Zilqarnain, sehinggalah ke akhir ayatnya. Itulah beberapa pengajaran yang kita dapat daripada muqaddimah Darsul Awal surah Kahfi, yang kita mendapat manfaatnya yang sangat besar kepada kita semua sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat yang seterusnya adalah at-tadribat. Mohon kepada tulab untuk menjawab soalan-soalan yang telah didatangkan kepada kita. Kita boleh tengok alif, dia menanyakan hal surah Al-Kahf Makkiyah. Adakah surah Kahfi Makkiyah ataupun Madaniyah? Berapa ayatnya? Ba, kenapa dinamakan surah Kahfi? Jadi tengok balik dan jawabnya di dalam buku latihan, dan hantarkan kepada ustaz masing-masing lah, ustazah masing-masing. Jim, terangkan apakah kandungan surah Kahfi secara ijmal, secara umum, secara ringkas. Dal, sebut 3 fadilat kelebihan surah Kahfi. Ha, mata, bila disunatkan membaca surah Kahfi, dan apakah dalilnya? Adalah kita dah sebut semua yang dah kita pelajari. Maka sila jawab. Mudah-mudahan dengan jawapan yang kita berikan akan mengukuhkan lagi kefahaman kita kepada apa yang kita belajar ini. Dan untuk bahkan yang kedua, alamah, letak alamat right ataupun pangkah dalam jumlah yang ataupun dalam ayat yang berikut. Jadi yang ini boleh baca sendiri, dan jika tidak faham anda boleh tanya kepada guru, dan apa persoalan tanyakan kepada guru. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Dan ada juga aktiviti di bawah sana, iaitu para pelajar semua diminta untuk menghafaz
10 ayat awal surah Kahfi. Kemudian pendengarkan ia kepada rakan-rakan di dalam kumpulan, dan Ustaz tambahkan di sini, dan hafaz juga 10 ayat yang terakhir surah Kahfi. Baik, setakat dari itu untuk ad-darsul awal, insya-Allah kita akan berpindah kepada ad-darsul tsani nanti, edisi yang seterusnya, as-sana'u lillahi wa a'zamun ni'am wa an'amaha Allahu, daripada ayat yang pertama sehingga ayat ke-8 insya-Allah taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.